Ibn al-Munir al-Juzami al-Sakandari. Jadi atuk beliau antara salah seorang yang telah memberikan peringatan kepada Ibn Athaillah agar tidak mengambil jalan sufi sebagai pegangan hidup ketika itu, kerana melihat kepada seolah-olah jalan itu bukan jalan kebenaran. Jadi antara tokoh sufi terkenal pada zaman ketika itu adalah Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi yang juga berada di kota Iskandariyah. Jadi pada peringkat permulaan Imam Ibn Athaillah pun terkesan dengan kata datuknya. Jadi tapi setelah dia menghadiri majlis yang diadakan oleh Abul Abbas Al-Mursi, maka dia terpana dan merasa takjub dengan ucapan-ucapan yang meniti di bibir Imam Abul Abbas Al-Mursi, dan dia melihat bahawa jalan sufi itu bukanlah jalan yang terpesong daripada kebenaran pada hakikatnya. Beliau juga adalah orang yang sezaman dengan Imam Ibn Taymiyah. Jadi sudah pasti banyak perseteruan yang berlaku kerana kedua-dua tokoh ini adalah membawa jalan yang berbeza. Kalau kita lihat, ini satu jalan sufi dan satu lagi jalan yang kita semua maklum. Kemudian Imam Ibn Athaillah Sakandari, setelah kewafatan Imam Abul Abbas Al-Mursi, beliau telah berpindah ke kota Qahirah, mengajar di Masjid Al-Azhar. Dikatakan majlis beliau di Masjid Al-Azhar antara majlis yang paling ramai dihadiri oleh sekalian manusia ketika itu, termasuk pelajar dan juga orang-orang awam. Jadi Imam Abul Abbas begitu banyak karamah ataupun perkara mencari adat yang berlaku kepada Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi suatu hari Syekh Kamal Ibn Humam Al-Hanafi, guru kepada Imam Suyuti, datang ke maqam Imam Ibn Athaillah Sakandari. Lalu ketika datang ke maqam Ibn Athaillah Sakandari, beliau mengalunkan bacaan Al-Quran pada surah Hud sampailah pada ayat faminhum syaqiyyun wa sa'id. Dan ada di kalangan mereka itu yang syaqi, yang celaka, dan ada juga di kalangan mereka itu yang sa'id, yang berbahagia. Maka terkejutnya Syekh Kamal Ibn Umam Al-Hanafi ni bila dia terdengar suara daripada dalam kubur yang menyatakan, ya Kamal, laisa fina syaqi. Wahai Kamal, tidak ada di kalangan kami orang-orang yang celaka. Punyalah dia terkejut dengan benda tersebut, sehingga dia mewasiatkan anak murid dia untuk semadikan jasadnya bersebelahan dengan Imam Ibn Athaillah Sakandari. Dan kalau kita tengok belakang daripada tempat ni adalah maqam Syekh Kamal Ibn Umam Al-Hanafi. Begitu juga suatu hari anak muridnya pergi ke haji, menunaikan haji. Jadi ketika menunaikan haji, dia melihat gurunya Ibn Athaillah di semua tempat, di mataf, di tempat tawaf, di tempat sa'i, di semua tempat yang dia pergi, dia nampak guru dia Ibn Athaillah. Jadi ketika pulangnya ke Mesir, dia pun bertanya kepada kawan-kawannya, guru kita pergi menunaikan haji ke? Dia kata tak ada, bersama dengan kami selamanya. Jadi dia pun rasa takjub, pelik dan rasa hairan. Dia pun masuk bertemu dengan guru dia. Belum sempat dia bertanyakan apa-apa kat guru dia pun tanya, siapa je kau jumpa dekat sana? Dia kata, saya jumpa tuan kat sana, kat semua tempat saya jumpa. Dia kata, jadi Imam Ibn Athaillah kata, ar-rajulul kabir yamla'ul kaun law du'iya al-qutbu min hajarin la ajab. Orang yang besar ni, dia memenuhi alam ataupun cakrawala ni, umpamanya lah, memenuhi alam ini. Kalaulah diseru salah seorang wali kutub, kalaulah diseru wali kutub daripada liang lahat tu, nescaya dia akan menjawab seruan tersebut, kata Ibn Athaillah Sakandari. Jadi beliau antara pengarang kitab yang begitu masyhur dibaca di Malaysia. Kitab hikam yang kita baca ni, inilah pengarang dia. Begitu juga kitab At-Tadwir fi Isqat At-Tadbir. Banyak muallafat ataupun karya-karya beliau yang tersebar sehingga ke hari ini sampailah juga ke negara kita. Jadi insya-Allah dengan keberkatan Ibn Athaillah Sakandari, sahibul isyarat wal karamat, kita mendapatkan keberkatan ini insya-Allah. Dan juga kemuliaan